menutup mulut dan hidung ketika bersin dan batuk. Amalkan etika batuk dan bersin seperti yang disarankan oleh pakar kesihatan. Bukan sahaja ia boleh membantu mengawal penularan COVID-19, malah ia selari dengan sunnah Rasulullah SAW sendiri. Kita percaya kepada Allah SWT, tetapi seolah-olah perangai kita tidak menggambarkan kesyukuran kita terhadap Yang Maha Kuasa itu. Alam itu macam ibu yang memberi kita sumber kehidupan. Jadi kalau orang Islam lagi hebat, sepatutnya dia menyayangi alam itu, sebab alam itu adalah kurniaan Allah pada dia. Dan Allah itu sendiri menunjukkan kuasa dia, menunjukkan kehebatannya. Allah yang memelihara alam ini untuk kita itu sepanjang masa, setiap saat melalui alam. Jadi konsep kita harus rapat dengan alam itu adalah sesuatu yang boleh kita pelajari. Hiburan mendidik jiwa. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa ash-shadidu bis-sur'ah, innama ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Maksudnya, bukanlah orang yang kuat itu dengan gagahnya bergusti, tetapi sebenarnya orang yang kuat ialah orang yang dapat menahan nafsunya ketika marah. Muttafaqun alaih. Sertai peraduan inspirasi negaraku di platform Instagram ikim.my dan Facebook Ikim FM bermula 15 September hingga 16 Oktober 2021. Kongsikan video kenangan indah anda di tempat-tempat menarik yang melambangkan keunikan Malaysia, budaya dan warisan negara. Jangan lupa sertakan tanda pagar Ikim Inspirasi Negaraku. Rebut peluang menangi hadiah eksklusif berupa baucer pemeriksaan kesihatan sumbangan Hospital Pakar Al-Islam, Hospital Mesra Ibadah, produk istimewa dari Azima Care, Meshu dan Marvel Care. Untuk maklumat lanjut, layari www.ikim.my. Amalan menjaga kebersihan diri sebenarnya bukanlah sesuatu yang asing bagi umat Islam. Menjaga kebersihan diri terutamanya tangan dan juga kebersihan tempat sekeliling seperti rumah dan tempat kerja seharusnya tidak menjadi isu besar bagi umat Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, diperingatkan bahawa apabila salah seorang daripada kamu bangun daripada tidur, janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam bekas air sebelum membasuhnya sebanyak 3 kali. Hal ini kerana dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Falsafah di sebalik seranan Nabi Muhammad SAW ini adalah supaya kita sentiasa memastikan tangan kita dalam keadaan bersih. Hal ini pastinya amat relevan dalam zaman pandemik COVID-19 ini yang menuntut kita sentiasa membasuh tangan sama ada dengan air dan sabun atau dengan bersanitasi tangan atau hand sanitizer. InsyaAllah, perbuatan membersihkan tangan dengan kerap ini akan membantu mengurangkan risiko penularan COVID-19. Perkembangan terkini Radio Ikim di Instagram. Anda boleh type ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas cerita terbaru Radio Ikim. Ikim, inspirasi Foya Islami. Kalau kita nak belajar ilmu agama ni khususnya, kita perlu berguru lah. Saya faham dalam keadaan sekarang, dalam zaman sains dan teknologi ni, social media ni yang mengenai. Tapi kita boleh melihat, kita boleh mendengar pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh ustaz-ustaz YouTube ni. Tetapi pada masa yang sama, kita perlu merujuk kepada ustaz-ustaz yang ada kepakaran, ada tauliah untuk memastikan apa-apa yang diketengahkan oleh ustaz-ustaz ni mengikut betul-betul fahaman yang kita ni, mengikut ahli sunnah wal jamaah, mengikut Al-Quran sunnah, mengikut ijma' dan qiyas. Kalau kita tolak sebahagian-sebahagian tertentu ni menyebabkan kita keliru ni. Jadi rujuk kepada pakar agama. InsyaAllah saya rasa kita takkan tersasar. Ada orang kata susah nak buat benda baik, nak kena tunggu benda besar dulu ke nak buat benda baik? Sebenarnya tak. Benda baik ni kita buat bermula dengan sekecil-kecil benda. Apa dia? Contohnya, jangan buang sampah di luar kereta. Ya Allah, kadang-kadang bila kita tengok sesuka hati dia nak buang sampah luar kereta. Kalau tempat lain orang boleh kutip, tapi kalau tengah jalan siapa nak kutip? Jadi sampah kita, tanggungjawab kita. Pesanan ini dibawakan oleh saya Fazli Aziz untuk Ikim Inspirasi Inforia Islami.
Ipoh 102.7 FM. Terus ikuti kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. InsyaAllah kita nak bawakan setiap Selasa 9 malam pengajian ilmu, kita bicara sama-sama untuk kita jadi masyarakat, jadi apa orang kata, umat yang baik, yang penuh dengan adab, penuh dengan santun. Kita bawakan rancangan bicara adab kita setiap Selasa 9 malam. Anda boleh dengar dekat radio waktu ini bersama-sama dengan kita mengikut juga frekuensi anda, ataupun anda boleh mengikuti siaran ini waktu ini bersama kami di Facebook Live. Kita ada Facebook IKIM FM, juga menerusi YouTube. Kita bawakan siaran kita di IKIM. Cari je YouTube kami IKIM kat situ. Semoga bermanfaat, dan insyaAllah malam ini kita nak sambung lagi dalam bicara adab kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun. Dah pun berada atas talian waktu ini untuk kita sambung pengajian kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sihat kita Ustaz Alhamdulillah sihat. Haji Faiz apa khabar? Sihat, Alhamdulillah, insyaAllah. Lain sikit lah kali ni kat konti dah kita untuk kita dengarkan pengajian ilmu kita. Kalau minggu lalu kita dah belajar sama-sama tentang adab ketika dalam keadaan miskin, dan terakhir sebelum kita berakhir minggu lalu, Ustaz dah ceritakan antara perkongsian daripada ulama salafun soleh, dan juga daripada riwayat-riwayat hadis berkaitan dengan antara perbuatan-perbuatan yang mungkin menyebabkan seseorang menjadi miskin. Kita dah sama-sama belajar minggu lalu, dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita yang bukan sekadar mendengar, bukan sekadar menonton, tapi siap menulis catatan di ruang komen. Terima kasih, semoga menjadi jariah berpanjangan untuk anda. Dan insyaAllah malam ini kita nak sambung lagi dalam adab yang sama. Kalau minggu lalu dah cerita tentang miskin, kali ini kita nak sambung tentang adab ketika dalam keadaan kaya. Ustaz, kita nak teruskan pengajian kita malam ini. Silakan Ustaz. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan membaca doa majlis ta'lim. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkati majlis kita pada malam ini, dijadikan ilmu yang kita pelajari ilmu yang bermanfaat. Seterusnya kita dapat beramal dengan apa yang telah kita pelajari, apa yang sedang kita pelajari, dan apa yang akan kita pelajari insya-Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nuqaddimu ilaika baina aydina kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kullu shay'in huwa kainun fi ilmik aw qad kan nuqaddimu ilaika baina aydina dhalika kulli. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wa tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف بها كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد ألسنتنا واهدي قلوبنا وافعل كذلك بأحبابنا أبدا وارزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدارين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang dimuliakan Al-Fadil DJ Faiz Haji Osman hafizahullahu ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah. Mudah-mudahan sentiasa dalam rahmat, perlindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan sentiasa dalam jagaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dikurniakan kesihatan dan keafiatan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita rafa'kan setinggi-tingginya ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam ini kita dapat bertemu kembali dalam siri pengajian mingguan kita, memperbahaskan berkaitan dengan adab-adab yang dianjurkan untuk kita amalkan di dalam kehidupan seharian kita. Dan dengan niat mudah-mudahan, yang pertamanya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, yang keduanya mengikuti junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga dalam melaksanakan perhambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berharap dengan kita menghidupkan adab-adab yang dianjurkan oleh junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya yang mulia dan juga para salafun salih, diberkati kehidupan kita kerana adab yang kita hidupkan di dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Baik, sebagaimana yang dah disebutkan pada pertemuan yang lalu, kita dah bicarakan berkaitan dengan adab-adab ketika mana seseorang kalau Allah uji dirinya dalam keadaan miskin. Dan pada minggu ini kita nak cerita pula macam mana seseorang keadaannya ketika mana Allah beri pula nikmat yang disebut sebagai kekayaan. Sebelum kita cerita tentang kaya yang dibahas dalam kitab ini, dah tentu kaya di sini yang dimaksudkan orang yang punya lebihan dalam kehidupan. Maksudnya harta terutamanya. Cuma sebagai ingatan ataupun sebagai satu perkara yang perlu kita ingatkan dalam diri kita, bahawasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud apa? Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekayaan bukanlah pada harta benda. Maknanya orang yang kaya ni, DJ Faiz, bukan pada berapa banyak rumah dia ada, berapa banyak duit dia ada, tetapi yang dimaksudkan dengan kaya adalah kaya pada jiwa. Jadi bila kita kata kaya pada jiwa, itu satu keadilan untuk semua orang. Semua orang ada jiwa dan dia boleh jadi kaya jiwa. Maka disebutkan apa dia? Kekayaan ni sebenarnya bukan pada jumlah harta yang kita ada, tetapi sebab apa? Kerana hakikatnya kita tak punya apa-apa. Jadi kita bukan kaya dengan harta benda kita, kerana harta benda kita sebenarnya milik Allah Ta'ala. Ia dipinjamkan kepada kita agar kita mentaati Allah dengan apa yang Allah bagi. Kita ada harta, kita infakkan. Kita ada harta, kita bantu orang. Kita ada harta, kita gunakan ke jalan yang Allah ridha. Jadi harta adalah wasilah, adalah perantara untuk seseorang mentaati Allah. Sebab itu Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu, dalam istighfar ni, ada yang sebut istighfar Sayyidina Ali bin Abi Talib. Antara yang disebutkan apa dia?
Ya Allah, aku memohon keampunan-Mu ya Allah daripada nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepada diriku. Aku telah gunakan untuk memaksiati. Bayangkan bagaimana hubungan ataupun bagaimana muamalah, bagaimana cara kita berinteraksi dengan Allah Ta'ala. Kalau dalam hidup kita ada orang yang kita bantu, ada orang kita tolong. Setelah kita tolong dia buat pula yang kita tak suka pada kita. Kalau kita lah habis dah dia ni, kita akan potong bantuan, kita akan tinggalkan dia dan sebagainya. Betul tak? Tapi lihat bagaimana Allah Ta'ala dalam berinteraksi dengan hamba. Kita ni semua nikmat daripada Allah hidup kita. Tapi berapa banyak kita guna nikmat tu untuk memaksiati Allah. Mulut nikmat tak? Nikmat. Tapi cakap yang kotor. Jangan cerita harta lagi. Apa yang ada pada badan kita pun kita banyak maksiat pada Allah Ta'ala. Maka sebab tu dalam satu istighfar yang disebut oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, ada pandangan sebut Sayyidina Ali bin Abi Talib, untuk sedarkan diri kita berapa banyak daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita, tetapi kita telah gunakan ke jalan yang salah. Takkah layak dan patut kita minta ampun? Sudah tentu bukan patut dah, sebenarnya wajib untuk mohon keampunan daripada Allah Ta'ala. Maka kekayaan itu bukan hanya pada harta. Bahkan harta bukanlah menjadi ukuran kekayaan seseorang. Berdasarkan apa yang Nabi sebut, kaya itu pada jiwa. Bagaimana orang yang hidupnya kaya dengan pengharapan kepada Allah, mengharap kepada Allah, tak berharap pada yang lain, itulah orang yang kaya. Jadi bagaimana dengan orang yang ada kaya dari pandangan manusia? Maksudnya orang yang kaya harta, orang yang kaya harta kan, maka macam mana keadaannya? Jadi itu yang akan kita bahaskan pada hari ini. Kalau seseorang tu dia ada lebihan pada harta, dia dipandang kaya oleh manusia, apa yang perlu buat supaya dia tidak tertipu dengan kekayaan? Jadi bagi yang ada kitab, boleh buka halaman 330. Masih lagi di dalam bab adab ketika dalam keadaan miskin dan kaya. Dan hari ini kita masuk ke fasal bab yang kaya. Kita tak gabungkan kaya dan miskin, takut nanti bercelaru. Orang ingat ni amalan untuk kaya, rupanya dia terbuat amalan untuk miskin. Sebab apa? Sebab bercampur kelas. Jadi kita asingkan kelas ni supaya tak timbul nanti percampuran maklumat. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Di antara adab-adab ketika dalam keadaan kaya, kata penulis hafizahullah ta'ala, wa matta'ahu bisihatin wa afiyah, pertamanya selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat kaya yang telah diberikan kepadanya. Tengok, satu bahasa yang sangat baik dalam penulisan penulis hafizahullah ta'ala. Apa beliau sebut? Bila kita kaya, kita kena syukur. Kenapa syukur? Kerana kaya ni nikmat daripada Allah. Kaya ni nikmat daripada Allah. Untuk ingatkan pada kita, wahai manusia, ni nak bagi tahu, nak bagi faham pada kita, wahai manusia, kamu kaya bukan sebab usaha kamu, tetapi Allah yang memberi kaya. Ada orang yang tak usaha jadi kaya? Ada tak? Ada. Kalau dia punya tok nenek dia daripada dulu dah jutawan, jadi bukan atas usaha. Jadi boleh lah ustaz, dia tok nenek dia. Jadi untuk bagi tahu kita, kaya ni bukan hanya semata-mata sebab usaha. Ada orang yang dia itu dapat daripada harta warisan. Ada orang yang mungkin ada orang bagi duit pada dia, sedekah ke, hadiah ke, mana tahu. Untunglah dia tu. Jadi itulah namanya rezeki. Rezeki itu maksud dibahagikan. Allah yang agih-agihkan. Jadi kita kena syukur. Kalau kita Allah letakkan pada tempat orang kaya, kena ingat kekayaan itu nikmat dari Allah. Itu pesanan yang paling penting untuk kita ingat. Tengok, supaya nikmat tersebut semakin bertambah. Bila kaya kena
kena syukur. Sebab apa? Sebab Allah sebut la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, Allah akan tambah lagi. Maksudnya orang kaya bila syukur, dia akan jadi bertambah kaya. Jadi macam mana syukur itu diungkapkan? Pada lafaz dengan Alhamdulillah, puji Allah, ingat Allah Ta'ala. Pada tindakan dengan gunakan kekayaan itu untuk mentaati Allah. Jadi orang gunakan duit kekayaannya untuk mentaati Allah, untuk bantu orang lain, untuk tinggikan agama Allah. Itu bentuk kesyukuran dengan beribadah dengan apa yang dia punya. Jadi kalau dalam keadaan sekarang kita ada lebihan harta, kita punya duit yang lebih, kita punya harta yang lebih, bantu orang-orang ataupun saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang mungkin sekarang dalam kesempitan, dalam suasana COVID sekarang. Ustaz, saya tak jumpa lah. Banyak Saya kan? Kalau kita tulis post kat Facebook tu, lagilah macam-macam orang datang. Jadi sampaikan dulu, ada orang kena declare dia susah dan sebagainya. Sebenarnya kita dah bahas sebelum ni dalam bab adab bersedekah. Siapa orang kaya yang baik? Orang kaya yang baik, dia yang mendatangi orang miskin. Jadi kita jadilah orang kaya yang baik. Pergi cari. Janganlah tunggu mereka yang datang, tapi kita yang pergi mencari mereka. Jadi itu yang pertama, kena syukur. Kena ingat ini nikmat daripada Allah, ini pemberian daripada Allah, ini juga mungkin ujian daripada Allah. Orang kaya ni ingat Allah, dia ni orang Allah sayang, duit banyak. Tapi bila dia kaya, dia lupa solat. Bila dia kaya, dia lupa keluarkan zakat. Maka itu musibah, bukan nikmat. Kekayaan itu jadi musibah, bukan lagi nikmat. Jadi kena ingat, janganlah kekayaan itu melupakan kita pula kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, tidak merasa dirinya lebih mulia daripada fakir miskin. Ni kita kena ingat. Ni yang macam kita sebut tadi. Jangan kita rasa Allah sayang pada aku ada banyak harta. Kerana kekayaan dunia bagi seorang hamba tidak menunjukkan tingkat kemuliaannya di hadapan Allah. Ingat, dah disebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di kalangan kamu adalah yang paling bertakwa, bukan yang kaya, bukan yang banyak duit, bukan yang handsome, bukan yang cantik, bukan semua itu. Tapi yang dimuliakan Allah, yang tinggi kedudukan di sisi Allah adalah atqakum, yang paling bertakwa, paling takut pada Allah, sempurna penyembahannya kepada Allah. Jadi jangan rasa bila kita kaya kita lebih mulia daripada orang. Bahkan merasa, sebagaimana kita sebut, merasa diri baik itu buruk dan merasa buruk itu baik. Merasa baik itu adalah satu perkara buruk yang sukar dibuang. Kenapa? Kerana nanti akan melahirkan takabur, akan lahirkan merendahkan orang lain. Jangan merasakan kekayaan menjadi sebab untuk kita layak dimuliakan dan kita boleh merendahkan orang lain. Jangan. Ini perlu kita jaga bila kita dalam keadaan kaya. Yang ketiga, banyak bersedekah kepada fakir miskin. Ini bukti ataupun jalan untuk bersyukur. Jalan untuk bersyukur bagaimana caranya? Banyak bersedekah kepada fakir miskin yang diiringi dengan mengamalkan adab-adab bersedekah. Jadi saling berkaitlah bab ni. Kita nak sedekah, jadi bila kita kaya, kita kena banyak sedekah. Macam mana cara nak sedekah? Dengan cara jangan memalukan orang yang kita bagi duit. Macam kita dah sebut sebelum ni, walaupun kita nak bantu seseorang, tapi maruahnya kita kena jaga. Janganlah sampai kita tunjukkan. Kita tunjuk tu dah satu dah tidak baik. Kadang-kadang kita bagi sumbangan kan, kita ambil gambar dia, satu perkara, kadang-kadang boleh menyebabkan maruahnya dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, apa lagi? Kita bagi sumbangan, kadang-kadang auratnya tak ditutup sempurna. Mungkin dia tak perasan. Ialah kadang-kadang kita pun datang mengejut, dia pun terkejut. Mungkin dia pun tak bersedia. Jadi mungkin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, dia tak sedia. Jadi
dia pun pakai apa yang ada, kita pula ambil gambar, kita pula sebar di laman sosial dan sebagainya, dengan asalnya niatnya baik nak bagi tahu, tapi kita tidak menjaga kehormatan orang yang kita bantu tadi. Jadi perkara-perkara ni ada adab ketika sedekah kena dijaga oleh orang-orang yang nak melakukan kebaikan. Kemudian sebelum kita berhenti, yang ketiga tu disebut diiringi dengan ada adab bersedekah seperti bersedekah dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Ini paling baik. Saya. Kerana apa? Dalam adab sedekah dah kita sebut bagaimana disebutkan orang yang sedekah dalam keadaan sembunyi-sembunyi ini memadam kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya ganjarannya besar, fadilatnya besar. Jadi bila kita dalam keadaan kaya, bukanlah tujuan kita mendapat kekayaan ingin dapat kemasyhuran. Itu kita ingat. Bukan untuk dapat kemasyhuran, untuk orang berbangga, muliakan kita, hormati kita, tak. Itu bukan tujuan utama dalam kita membantu orang lain. Tetapi yang kita nak tengok, bila kita, ini jalan untuk kita selamatkan diri. Tengok bagaimana baginda Nabi kata orang kalau nak sedekah baiknya sembunyi-sembunyi. Apa tujuannya? Nak selamatkan diri orang yang membantu orang lain, supaya dia tak terjangkit sifat takabur, tak terjangkit sifat cintakan dunia, tak takabur, tak terjangkit penyakit cintakan kemasyhuran. Itulah yang kita nak jaga ketika mana kita bersedekah dan membantu orang lain. Baik, insya-Allah setelah ini kita akan sambung lagi apa yang disebutkan oleh penulis ketika mana kita berada dalam keadaan kaya, apa yang perlu kita lakukan. InsyaAllah kepada anda sahabat-sahabat saya yang terus menonton di Facebook dan YouTube, terus bersama kami. Kita berehat seketika, kembali selepas ini untuk bicara adab kita, jadi jangan ke mana-mana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا الله lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, lancarkan lisanku dan baguskanlah ucapanku. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, lancarkan lisanku dan baguskanlah ucapanku. Terus setia bersama di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bicara adab kita bawakan pada waktu ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun untuk kita dengar lagi perbincangan kita dalam adab ketika dalam keadaan kaya. Untuk sambungan, terima kasih yang menonton di Facebook dan YouTube, kita yang mendengarkan di radio. Semoga bermanfaat. Ustaz, kita nak sambung lagi untuk adab selanjutnya. Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih DJ Faiz Haji Osman hafizahullah ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah. Bila kita cerita tentang kaya, maka tak boleh lari daripada cerita tentang harta. Kerana memang jadi ukuran ataupun memang jadi lumrah kehidupan kita, orang menghitung kekayaan itu pada berapa banyak hartanya. Bahkan mungkin ada orang bila dia nak kahwin,
pasangannya tanya dulu harta awak banyak mana. Itu mungkin berlaku pada masa kini. Maka kita kena ingat Allah jadikan dunia sebagai kebun untuk mencapai ataupun mendapat hasil untuk akhirat. Dunia bukan diciptakan untuk kita kekal di dunia, tetapi sebenarnya dunia untuk kita mengumpul bekal menuju akhirat. Bukan kita memperbanyakkan sesuatu di dunia sedangkan kita sendiri tidak kekal untuk dunia. Berapa ramai orang yang kumpul harta banyak, bila harta dia dah banyak, dia meninggal. Jadi apa yang dia boleh buat daripada harta tu? Jadi ulama sebut harta kita adalah apa yang kita mendapat ataupun dapat mengambil manfaat daripadanya. Harta tak diciptakan untuk ditimbunkan, tapi harta itu diciptakan untuk kita menunaikan kehambaan pada Allah Ta'ala. Tetapi kita sering tertipu dengan konsep harta. Ini sebagai ingatan kita. Sebab mungkin ada orang rasa dia miskin, rupanya harta dia banyak. Sampai Nabi SAW pernah sebut ataupun Nabi pernah ingatkan bahawasanya manusia itu dia akan sibuk berkata nanti, ini hartaku, ini hartaku. Jadi dalam hidup kita ni, jangan tengok orang lain. Mungkin kita pun banyak cakap, ni saya punya, ni saya punya, ni saya punya. Sampai kita terlupa bahawasanya pemilik sebenarnya adalah Allah Ta'ala. Sampai macam tu. Jadi perkara ini perlu untuk kita ingatkan pada diri kita, ahli keluarga kita, sanak saudara kita, kerana sayangnya kita kepada mereka. Baik, kita terus lihat pada perkara yang kelima. Di halaman 332 kata penulis hafizahullah ta'ala, apa lagi yang diperlukan ketika mana seseorang itu dia Allah limpahkan dan Allah letakkan pada kedudukan yang kaya. Maka disebutkan perlu dipastikan hasil yang diperoleh daripada kekayaannya itu daripada harta yang halal. Jangan sebab kita nak teruskan kekayaan kita, ataupun jangan sebab kita nak jadi kaya, kita mengambil perkara-perkara yang haram ataupun sumber-sumbernya yang haram. Ingat, sesuatu yang haram tidak akan ada barakah padanya. Bila tidak ada barakah, maka tidak akan ada kebaikan. Bila tidak ada kebaikan, maka takkan cukup, maka berlaku perkara yang sebaliknya. Kalaulah harta yang halal itu membawa kepada ketaatan, maka ketika harta yang diperoleh dari sumber yang haram itu menjadikan kita makin mudah melakukan kemaksiatan. Jadi kadang-kadang bila mana kita tengok keadaan rumah kita, keluarga kita berada dalam keadaan yang kita tak suka ataupun huru-hara, maka lihat dari harta kita, lihat dari solat kita, lihat dari hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan makhluk. Itu benda-benda yang kita kena ambil perhatian. Sebab dia disebut dalam ni bunga bank, riba, wang sogokan, hasil judi dan sebagainya. Ini semua tak boleh. Jadi adab bila jadi orang kaya, jangan ambil yang haram untuk jadi kaya, tapi terus istiqamah dengan mencari yang halal. Yang keenam, mengeluarkan zakat harta. Ini penting, ini kewajipan. Bahkan kalau kita kedekut nak keluarkan yang wajib, ini yang dicela, bahkan diharamkan. Kedekut yang diharamkan apa dia? Kedekut nak keluarkan benda yang wajib. Zakat wajib, kita tak keluarkan. Kita ni kedekut yang haram. Dahlah kedekut haram pula. Ada pula kedekut haram, kedekut tak haram. Ada kedekut yang haram, ada kedekut yang dicela. Kedekut yang dicela ni pada perkara yang kita sunat buat, sedekah, bantu orang, tapi kita tak buat. Ni kedekut yang dicela. Tapi kalau kedekut yang haram ni pada perkara yang wajib.
Jadi mengeluarkan zakat harta untuk para fakir miskin tepat pada waktunya dan kadar ukurannya mesti sesuai dengan ketentuan hukum syariah. Ni kita kena ambil perhatian. Bila kita dah buat perniagaan, kita ada lebihan wang, pastikan zakat dikeluarkan. Ingatkan kalau kita belajar dalam kitab fiqh, kalau pengajian dengan Al-Fadhil Ustaz Lutfi Muharram hari Khamis pagi membicarakan bab zakat, maka zakat tu pentakrifan dia sendiri dah maksud bertambah. Zakat tu maksud dia bertambah. Jadi orang jangan rasa bila dia keluar zakat duit dia makin sikit. Kurang. Saya. Duit dia makin banyak. Yakinlah duit ni makin banyak. Kalau ada orang jadi miskin sebab keluar zakat, boleh datang tuntut balik duit dia. Saya jadi miskin sebab saya keluar zakat, tak ada. Tapi orang yang jadi miskin sebab tak keluar zakat banyak. Kemudian yang ketujuh, tidak menolak kedatangan para fakir miskin kerana dikhawatirkan yang datang tersebut adalah malaikat. Ni jangan kita tolak siapa-siapa yang datang pada kita, minta bantuan pada kita. Kalau kita boleh bantu, bantu. Kalau tak boleh, maka balaslah dengan jawapan dan perkataan yang lembut. Sebab apa? Sebab ditakuti yang datang tu malaikat yang uji kita. Kita bukannya tahu. Maka tengok disebut, man radda sa'ilan khaiba lam taghshal malaikatu baitahu sab'ata ayyam uqubatan lahu. Dalam Tanbih Al-Mughtarrin disebutkan, barang siapa yang menolak pengemis kemudian pengemis tersebut merasa kecewa, maka malaikat tidak akan masuk ke rumahnya selama 7 hari sebagai balasan untuknya. Bahkan tengok Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumi, ulama yang tinggal di kota Madinah Al-Munawwarah, dikenali sebagai Syafi'i Saghir. Dipanggil gelarannya dengan Syafi'i Saghir kerana kefakihannya di dalam ilmu agama. Disebut apa? Al-hadharu kullal hadar. Waspadalah kamu dengan penuh kewaspadaan. Jaga-jaga. Jangan kamu menolak fakir miskin yang datang ke pintu rumah, kerana sesungguhnya boleh jadi itu adalah ujian bagi kamu dari Allah. Ada kalanya yang datang meminta-minta tersebut adalah malaikat yang menyerupai manusia. Kita tak tahu. Jadi jangan menolak sewenang-wenang pada orang yang hadir pada kita. Kena jaga. Baik. Kemudian yang ke-8 disebutkan, menghadiri acara undangan yang diadakan oleh fakir miskin dengan senang hati. Ini akhlak baginda Nabi. Nabi SAW hadir ke jemputan orang kaya, orang miskin, orang susah, orang senang. Semua Nabi lah. Semua Nabi hadir tanpa membeza-bezakan. Tak kira lah yang undang kita tu orang kaya ke orang miskin, kita hadiri dengan hati yang terbuka. Maksudnya kita rasa seronok datang, apa yang dihidangkan kita makan, kita ucapkan terima kasih dan sebagainya. Jangan pula pergi bila jemputan orang miskin, datang sekejap je, saya tak boleh lama ni, ada mesyuarat. Tapi bila terpergi tempat orang kaya, boleh lama-lama isap vape lah sambil sama-sama. Boleh pula gelak ketawa. Kenapa? Nanti boleh mengecilkan hati orang yang fakir. Hidup kita usaha untuk gembirakan semua orang, kerana itulah yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, perkara yang ke-9 yang disebutkan oleh musannif hafizahullah ta'ala, jika mengadakan acara, maka tamu yang diundang janganlah dikhususkan hanya untuk orang kaya sahaja. Ni perkara yang penting. Kalau kita buat apa-apa majlis, kalau kita buat kenuri kahwin contohnya, kalau kita buat majlis makan-makan contohnya, pastikan jemputan kita menyeluruh kepada semua. Ada orang kayanya, ada orang miskinnya, ada penduduk setempatnya, ada anak-anak tahfiznya, ada anak-anak yatimnya. Panggil semua jenis orang
supaya rahmat Allah turun pada majlis kita, barakah Allah turunkan pada majlis kita. Jangan kita jemput orang-orang yang sama level dengan kita. Orang lain kita tak jemput. Jangan sampai macam tu. Tengok Nabi kata apa? Dalam sebuah hadis Nabi sebut, syarru ta'ami ta'amul walimah tud'a laha al-aghniya wa tutrakul fuqara. Paling buruknya makanan adalah makanan yang dihidangkan dalam acara walimah, iaitu jika yang diundang hanyalah orang kaya, sedangkan orang miskin yang tidak diundang. Jadi ni kita kena ambil perhatian. Bila kalau kata nanti keadaan dah seperti biasa, sedia kala dah macam biasa dah, jadi dah boleh kita buat kenuri. Sekarang ni tak ramai dah, ataupun terutama di bandar-bandar, orang tak buat kenuri kat rumah dah. Ya Faiz, orang sewa dewan, Hotel. Jadi bila kita buat jemputan di hotel terutama, maka siapa nak panggil? Okey, kawan kerja panggil, ahli keluarga panggil. Letakkan dalam list tu juga. Kena ada orang susah, anak yatim, sekolah tahfiz. Masukkan mereka dalam senarai kita. Jangan nampak megah di luar tapi rupanya tak disukai oleh baginda Nabi. Ini kerugian pada kita. Kita rasa hebat dah. Sebab apa? Sebab kita buat kahwin, contohnya buat kahwin anak dan sebagainya, bukan nak mengundang murka Allah, tapi kita nak dapat rahmat Allah Ta'ala. Bagi makan pada orang benda yang baik, tapi aturannya juga perlu. Pastikan ada semua golongan dalam majlis yang kita lakukan. Baik. Kemudian perkara yang ke-10 disebutkan, memberikan penghormatan yang sama bagi para tamu yang datang, baik tamu tersebut orang kaya atau orang miskin. Ni jangan kita letak orang miskin duduk meja belakang, kursi pula kursi biasa. Orang kaya kursi baldu, lepas tu makannya hidang. Ustaz, kan ada makannya VIP, macam mana? Kita kena tengok. Sebagai contoh, kita buat hidang makanan VIP untuk pemimpin-pemimpin, maka kerana kedudukannya, ya kita hormati, boleh. Ahli keluarga dari pihak perempuan ataupun pihak lelaki contohnya, ya itu kita raikan tetamu. Orang-orang soleh, alim ulama, tuan-tuan guru, maka takkan kita nak suruh mereka beratur. Hormati mereka kerana keadaan mereka, bukan kerana kekayaan, tapi kerana mereka itu tamu datang dari jauh, kerana mereka itu pemimpin yang dihormati oleh rakyat, kerana mereka itu daripada orang-orang agama, maka itu tak ada masalah, boleh untuk kita lakukan sebagai penghormatan pada mereka. Tapi kalau kita bezakan, dia ni orang kaya duduk sini, orang miskin lauk pun lain, jangan sampai sedemikian, jangan kita bezakan. Kemudian yang ke-11 disebutkan membantu kesusahan yang dialami oleh saudaranya sesama Muslim dan menjadikan dirinya sebagai sumber kebaikan bagi mereka. Maka bila kita kaya, jadikan kekayaan kita sebagai tempat orang lain bergantung ataupun tempat orang lain mendapatkan bantuan. Jangan sampai orang kata bila kita kata minta lah dengan dia ni, dia ni bukan nak bagi, bukan nak tolong. Jangan sampai ada perspektif sedemikian bila orang melihat ataupun ingat tentang diri kita. Sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah selepas ini kita akan sambung bab yang ketiga pula. Sebelum ni kita cerita penyebab miskin. Ni kita nak amal pula penyebab kaya. Penyebab kaya ni banyaklah yang nak salin. InsyaAllah kita akan sambung. Saya kembali selepas ini. Kita nak dengarkan perkongsian tentang antara amalan-amalan yang boleh menjemput rezeki. InsyaAllah kembali selepas ini. Jadi anda jangan ke mana-mana, terus setia bersama untuk bicara adab kita. Kembali seketika nanti. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Rancangan Bicara Alam merupakan rancangan yang membicarakan pelbagai isu alam sekitar semasa. Antara isu yang dikupas termasuklah pembaziran makanan, pencemaran plastik,
pemanasan global dan lain-lain. Setiap isu yang dibicarakan turut dilihat dari sudut pandang Islam. Matlamat utama yang ingin dicapai melalui rancangan ini ialah meningkatkan kesedaran masyarakat awam terhadap pelbagai isu alam sekitar semasa. Seterusnya, diharapkan rancangan ini dapat menggalakkan penglibatan masyarakat dalam usaha menangani isu-isu tersebut. Rancangan ini telah bermula sejak tahun 2011 dan kemudiannya diberi nafas baharu pada tahun 2019. Rancangan ini bersiaran dari Mei hingga Ogos pada setiap hari Selasa jam 12.15 tengah hari. Pengisian rancangan dilakukan oleh Puan Azrina Sobian yang merupakan fellow Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar IKIM, manakala rancangan diterbitkan oleh Puan Nur Hayati Paradi. Radio IKIM 20 tahun, sentiasa relevan dan terkini. Radio IKIM tahun ini menyambut ulang tahun yang ke-20. Terima kasih kepada anda kerana menyokong siaran kami selama ini. Radio IKIM 20 tahun, sentiasa relevan dan terkini. Terus bersama kami IKIM Inspirasi Inforia Islami dalam perkongsian bicara adab kita. Bersama kita dengarkan sebentar tadi perkongsian oleh Ustaz Ahmad Sarudin Harun untuk kita bawakan perbincangan dalam bicara adab. Kita nak sambung lagi, ini antara bab seterusnya kita nak dengarkan, masih lagi dalam adab ketika dalam keadaan kaya. Cuma kita nak masuk mungkin amalan-amalan yang boleh kita buat dalam menjemput rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz untuk sambungan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada DJ Faiz Haji Osman, Hafizahullah Ta'ala. Sekarang kita masuk pula pada perbahasan berkaitan yang dikongsikan oleh Musannif Hafizahullah Ta'ala berkaitan dengan apakah antara perkara-perkara yang boleh jadi sebab pada kekayaan. Jadi dekat sini satu perkara yang nak buktikan ataupun nak bagi tahu pada kita, bukan hanya pada usaha kita dari sudut amal kerja kita menjadikan kita kaya, tetapi ada daripada amal-amal lain boleh menjadi sebab kepada kekayaan kita. Sebagai bukti kepada kita bahawa sini kekayaan itu nikmat dan pemberian daripada Allah. Jadi selain kita berusaha dengan kerja, dengan berniaga, dengan apa-apa bentuk usaha amal yang bersifat zahir, maka ada juga amal-amal yang disebut sebagai amal ibadah yang boleh menjadi sebab kepada kekayaan. Maka disebutkan di sini para ulama menjelaskan di antara perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan seseorang menjadi kaya. Jadi tengok, menyebabkan. Maksudnya sebab kekayaan tu Allah yang bagi. Iaitu berdasarkan riwayat pertama daripada hadis, kedua daripada nasihat orang-orang salih, salafun salih. Yang pertama apa dia? Bersedekah seukuran kemampuan. Bahkan penulis, saya ingat masa pengajian dulu selalu pesan kepada saya dan murid-murid penulis yang lain. Dia kata kalau boleh setiap hari pagi-pagi ataupun setiap pagi kita mulakan dengan sedekah. Pagi kita sedekah, niat kepada Allah, ya Allah, semudah-mudahan dengan sebab sedekah ni dimudahkan urusan kita, diberikan kita rezeki yang halal. Niat dengan niat yang pelbagai. Semasa kita bersedekah di awal pagi. Juga kalau kita nak musafir, kita sedekah. Sedekah-sedekah ini menjadi sebab nanti juga kita bukan sahaja menjauhkan diri dari bala, tetapi juga menjadi sebab kepada kekayaan. Kan tadi disebutkan, bila kita syukur dengan kita tambah ataupun dengan kita infak, gunakan harta ke jalan yang baik, maka Allah akan tambah. Jadi sedekah. Sedekah tak menjadikan kita miskin. Itu kita kena ingat. Yang kedua, salat dengan penuh khusyuk serta mengamalkan sunnah-sunnahnya. Ni kita dah sebut dah pada bab miskin sebelum ni. Orang yang tak jaga sembahyang, itu penyebab kemiskinan. Maka orang yang penuh khusyuk dan amalkan solat dengan sunnah-sunnahnya, itu menjadi sebab nanti dia mendapat kekayaan. Kerana apa? Kerana dia menjaga hak Allah dan dia beribadah dengan benar-benar ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Jadi
Laksanakan solat dengan penuh kekhusyukan dan perhambaan. Masa solat kita ingat Allah, maksudnya masa semayang jangan ingat harta. Nanti kita jadi pula, aku nak semayang khusyuk ni supaya jadi kaya. Maksudnya semayang kita tak khusyuk lah. Kita semayang sebab nak, kita kata solat kalau khusyuk ni jadi kaya, jadi kita pun semayang. Jadi sebenarnya dah tertipu lah kita, sebab kita semayang nak jadi kaya. Maksudnya apa? Bila kita sedar kehidupan kita adalah untuk ibadah, Allah akan cukupkan kita. Kemudian yang ketiga, ni solat sunat duha. Usahakan kita dan ahli keluarga kita ni lakukan walaupun 2 rakaat. Kemudian baca doa duha, Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka dan sebagainya, sampai akhir doa tersebut. Paling kurangnya solat duha 2, paling banyaknya 8 rakaat. Bila masuk waktu duha ni, lepas syuruk tu sekitar 16 minit, kita dah boleh dah semayang. Daripada syuruk tu 16 minit terbit matahari, kemudian sampailah sebelum gelincir di matahari. Panjang waktu duha ni, tu pun tak sempat lagi. Tak sempat. Tapi makan nasi lemak, roti canai, minum teh tarik, Pukul 9 makan, pukul 10 makan. Pukul 10 makan. Makan dekat rumah sampai pejabat pergi pantry, makan lagi. Saya. Kan? Cukup lah semua. Tiba-tiba tak sempat. Betul tak sempat Ustaz. Kan? Jadi, bila tak kaya, jangan salahkan dia. Jangan salahkan orang lain lah. Dan yang kalau kita tengokkan orang yang kaya lah. Orang kaya. Kalau mereka bagi talk tentang bisnes, tentang harta dan sebagainya, maka yang mereka cerita pada kita apa? Kepentingan masa. Masa ni kena jaga, masa ni setiap masa adalah duit. Sama macam tu sekali. Jadi betul lah, kan? Betul lah, kita ada solat duha pun tak sempat. Jadi tak ada masa dah kita. Yang keempat, membaca surah Al-Waqiah di waktu pagi dan malam. Ada amalan kata sebut kita buat lepas asar. Yang penting kita baca surah Al-Waqiah. Kan ada hadis cerita tentang para sahabat. Ada sahabat yang ditanya, kamu takut ke ahli keluarga kamu jadi fakir? Dia kata tak, sebab aku dah bekalkan mereka dengan surah Al-Waqiah. Surah Al-Waqiah. Cuma kita kena ingat, semua amal ni dilakukan dengan yakin kepada Allah. Kalau kita duk risau, boleh ke tidak ke? Bukan boleh tidak, boleh lah. Bukan? Boleh tu insyaAllah. Orang tua-tua dulu, mereka ni yakin kuat. Sebab tu kita tengok kehidupan mereka, Masya Allah. Kita hari ni serba risau. Risau tu, risau ni. Tak ada pergantungan pada Allah Ta'ala. Jadi bila dapat satu amal, buat semua-semua. Kita ni kalau tulis amalan penuh dah. Kalau daripada kelas kita yang mula ni penuh dah mencatat. Kan? Tapi nak buat tu susah. Ini nasihat pada diri saya terutamanya. Dan kepada semua lah secara umumnya. Baik. Selalu dalam berangkat ke masjid sebelum azan untuk melaksanakan solat jemaah. Ni ambil berat tentang agama. Ambil ihtimam, ambil berat tentang agama. Terutama berkaitan solat. Seterusnya, selalu dalam keadaan suci. Maksudnya apa? Melazimi wudu. Ni kalau boleh kita usahakan. Melazimi wudu menjadi sebab kita memperoleh kekayaan. Melaksanakan solat sunat fajar, maksudnya qabliyah subuh, dan sunat witir di rumah. Semayang qabliyah di rumah, semayang witir di rumah. Kan semayang sunat qabliyah ni, Nabi sebut apa dia? Nabi sebut orang yang semayang sunat fajar ataupun qabliyah subuh 2 rakaat, pahalanya apa? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Banyak tu. Dalam semayang witir pula Nabi sebut lebih bernilai daripada orang yang sedekahkan unta merah. Unta merah ni maksudnya satu yang bernilai. Kan orang Arab ni unta ni antara yang mahal. Jadi
unta merah ni satu yang bernilai maksudnya. Baik. Kemudian tidak banyak berbicara atas perkara yang tidak bermanfaat bagi dunianya dan akhiratnya. Jangan cakap benda-benda yang tak memberi faedah. Sebab apa? Islam yang baik pada seseorang tu yang tak cakap benda-benda yang tak berkaitan, yang tak cakap benda-benda yang tak ada kaitan. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Itu disebutkan oleh baginda Nabi. Tengok. Seterusnya, berusaha untuk menulis dengan tulisan yang baik. Tulisan pun boleh jadi sebab. Sampai macam tu. Dalam Ta'limul Muta'alim ada sebut perkara ni. Jadi, jangan tulisan jago ayam. Tapi tulisannya baik. Cantik, teratur, tersusun dan sebagainya. Murah dengan senyuman. Murah dengan senyuman. Bahkan senyum ni pun sedekah. Kan? Jadi murah dengan senyuman. Memulai kerja dari pagi hari. Kalau kita nak kerja, mula awal-awal pagi. Sebab apa? Sebab kita dah sebutkan waktu pagi, waktu Allah mengagih-agihkan rezeki. Mengagihkan rezeki. Jadi, mula kerja pagi hari. Dapat lagi doa baginda Nabi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku di pagi harinya. Mencuci mangkuk yang kotor sebelum tidur malam. Ni kita sebut pada pertemuan yang lalu, orang yang tinggal bertapuk-tapuk, tinggal mangkuk dalam sink, itu sebab kemiskinan. Maksudnya apa? Orang yang bersihkan dapur dia, kemaskan bahagian pinggan-pinggan mangkuk dia tu, itu jadi sebab kekayaan. Kemudian mencuci mangkuk yang kotor sebelum tidur malam. Menyapu halaman depan rumah. Jangan biarkan halaman depan tu berabuk, kotor dan sebagainya. Membaca ayat kursi sekali dan surah Al-Ikhlas sekali ketika masuk rumah. Ni ada dalam amalan ketika masuk rumah. Apa kita kena buat? Rupa-rupanya tengok disebutkan di sini faedahnya. Kita sebut sebelum ni cerita tentang amalan masuk rumah. Maka ada baca ayat kursi dan juga surah Al-Ikhlas, tapi tak disebutkanlah pula apa kelebihannya. Kelebihannya disebutkan di sini. Menjadi sebab pada kekayaan. Kemudian membaca istighfar berikut setiap kali selepas solat subuh sebanyak 3 kali. Ni nanti mungkin kita boleh kongsikan, ataupun kalau boleh nanti kita buat poster ke untuk faedah diamalkan setiap selepas subuh. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum badi'us samawati wal ard wa ma bainahuma min jami'i jurmi wa israfi ala nafsi wa atubu ilaih. Berapa kali kita baca? 3 kali. 3 kali selepas kita sembahyang solat subuh. Maka ini perkara-perkara yang disebutkan oleh musannif boleh menjadi penyebab seseorang itu memperoleh kekayaan. Bila kita sebut penyebab, untuk kita ingatkan sekali lagi, ia adalah asbab seseorang boleh jadi kaya. Tetapi bukanlah yang menjadikan dirinya kaya kerana apa yang dilakukan. Tetapi kekayaan itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita kaya, kembalikan puji dan syukur itu kepada Allah, supaya Allah tambah lagi nikmatnya di atas nikmat yang kita peroleh. Maka hidup kita syukur di atas syukur, syukur di atas syukur, dan berterusan bersyukur kepada Tuhan yang menciptakan kita dan seluruh alam, Allah Subhanahu Wa Taala Jalla Jalaluhu Rabbul Jalil. Jadi saya rasa mungkin setakat itu dahulu perkongsian kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang.
InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pengajian ilmu kita kali ini dalam adab ketika dalam keadaan kaya. InsyaAllah semoga kita semua dikurniakan rezeki yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang kita boleh manfaatkan jalan Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Terima kasih kepada semua dan insya-Allah kalau ni saya akan kongsikan nanti dalam bentuk poster kepada sahabat-sahabat kita antara perkongsian amalan yang dah pun dikongsikan pada malam ini. Terima kasih banyak kepada yang menonton di Facebook, yang menonton di YouTube, yang berkongsi catatan. Terima kasih semuanya. InsyaAllah sama-samalah saya dan juga anda semoga direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala beramal atas setiap perkara yang dah pun kita pelajari pada malam ini. Ustaz, kesempatan